Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi dengan tajuk kita dalam tajuk Nahu berkaitan dengan Nahu. Okey, tajuk kali ini adalah berkaitan dengan taukid. Taukid dalam buku teks tingkatan 5. Mungkin tajuk 1 tak silap. Okey, taukid. Okey, sebelum ustaz masuk bahagian taukid dan cara nak i'rab dia, kita faham dulu apa itu taukid. Okey, apa itu dia punya wazifah, dia punya kerja dia ataupun fungsi dia. Kan? Taukid ni dia datang untuk menguatkan makna. Dia datang untuk menguatkan makna. Okey, contohnya kita kata kallamani waziru nafsuh. Telah bercakap wazir kepada aku, dengan aku. Kallamani waziru nafsu. Nafsu maksudnya wazir, menteri itulah yang sendiri yang bercakap dengan aku. Telah bercakap menteri dengan aku. Nafsuhu, dia sendiri yang bercakap. Okey, cuba kalau kita kata kallamani waziru, kita diam. Okey, kita kata kallamani waziru. Okey, kallamani waziru, pada kita senyap, kita tak letak taukid. Okey, mungkin ayat ni dia akan ada ihtimal. Ada ihtimal mungkin bukan menteri yang cakap sendiri, mungkin bodyguard dia ke? Sebab menteri mesti ada bodyguard, ataupun mungkin dia punya sekretari. Ataupun dia punya setiausaha dia, ataupun dia punya pembantu. Jadi kalimah ini, jumlah ini masih ada keraguan ataupun masih ada ihtimal. Kallamani waziru maksudnya mungkin bukan menteri sendiri yang cakap, mungkin bodyguard dia, ataupun mungkin setiausaha dia, ataupun mungkin dia punya pembantu. Tetapi bila kita datangkan taukid, kita nak hilangkan semua ihtimal, ataupun ihtimal maksudnya tanda tanya ataupun keraguan yang lain. Kita kata nafsuhu, menteri itu sendiri yang cakap, bukan bodyguard dia, bukan sekretari dia, ataupun bukan pembantu dia. Jadi menteri itu sendiri yang bercakap dengan aku. Jadi nafsuhu didatangkan untuk menguatkan makna. Menguatkan makna. Okey, seterusnya kita lihat bahagian taukid. Okey, taukid terbahagi kepada dua, iaitu taukid lafzi dan yang kedua taukid maknawi. Taukid maknawi. Okey, kita teruskan lagi satu persatu bahagian dia. Okey, mari kita lihat bahagian pertama dalam taukid iaitu taukid lafzi. Okey, taukid lafzi. Okey. Taukid lafzi. Okey, apa itu definisi dia? Ialah huwa tikrarul muakkad. Okey, kita mengulangi muakkad secara dua kali. Muakkad. Kita ulangkan muakkad secara dua kali. Fatakunu kalimah saniyah, maka jadilah kalimah yang kedua. Okey, kalimah yang kedua itu sebagai taukidul lafzi. Kita ulang muakkad dua kali dan jadilah kalimah yang kedua yang kita ulang itu yang kita namakan sebagai taukid lafzi. Okey. Taukid lafzi mungkin datang dalam bentuk isim. Isim. Kita tengok contoh. Ra'aitu samiran. Nampak dia ulang muakkad. Ini muakkad. Ini taukid. Okey, kalimah yang kedua jadi taukid, yang pertama itu jadi muakkad. Kita ulang muakkad sebanyak dua kali. Sebanyak dua kali. Jadi apabila yang ini taukid, okey. Jadi pengulangan adalah pada kalimah samiran. Samiran adalah isim, maka pengulangan sini adalah dia dalam bentuk isim. Jadi macam mana kita nak i'rab taukid ni? Macam mana kita nak i'rab taukid? Okey, kita tengok. Di sini taukid. Okey, sini taukid. Macam mana kita nak i'rab dia? Okey, taukid dia di-i'rab berdasarkan tempat muakkad. Kalau muakkad dia tempat mansub, maka taukid pun mansub. Kalau muakkad dia marfu', maka taukid pun marfu'. Tapi kalau muakkad dia majrur, maka taukid pun majrur. Okey, dalam contoh kalimah ni, ra'aitu samiran. Okey, ra'aitu fi'il madhi, okey, mabni. Ra'aitu ta ni ta fa'il. Ta fa'il. Samiran maf'ulun bih. Aku telah melihat siapa? Samir. Okey.
Maf'ulun bih mestinya mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Maka samiran yang kedua taukid dia akan ikut muakkad dia. Di sini dah maf'ulun bih mansub, maka di sini taukid mansub alal fathah. Jadi kita tulis taukidul lafzi, sebab dia taukid lafzi. Okey, mansub sebab apa? Sebab dia ikut muakkad dia. Wa alamatu nasbihi, maka dan alamat nasab dia adalah fathah. Okey, kalau fathah lah. Kalau musanna dia mansub dengan ya, Jadi awak kena tengoklah, kena tengok. Okey, kadang-kadang taukid lafzi datang dalam bentuk fi'il. Okey, dalam bentuk fi'il. Okey, contohnya ustaz kata nazalal matar. Nazalal matar. Maka perkataan nazala ni adalah fi'il madhi. Maka diulangi sekali lagi, dipanggil taukidul lafzi. Kita ulang muakkad yang sama. Okey, jadi sini taukid yang pertama dinamakan muakkad. Okey, muakkad. Nazalal matar. Okey, jadi kita nak i'rab macam mana? Kita i'rab taukid di i'rab berdasarkan muakkad. Kalau muakkad dia marfu' lah. Jadi di sini nazala yang pertama dia mabni, fi'il madhi, dia mesti mabni. Dia tak boleh nak i'rab. Jadi taukid pun dia akan mabni juga. Dia akan mabni juga. Jadi nazala yang kedua ini dinamakan taukidul lafzi, sebab dia ulang kalimah yang sama, mabni alal fathi. Okey, mabni alal fathi. Tengoklah kalau ala dhammi awak tulis sini mabni ala dhammi, tapi di sini nazala mabni alal fathi. Okey, kadang-kadang juga taukid lafzi datang dalam bentuk huruf. Al-harfu. Okey, contohnya lan yafshalal al-mujtahid. Lan yafshala al-mujtahid. Tidak akan. Diulang sekali, tidak akan. Maksudnya taukid tu. Tidak akan gagal orang-orang yang berusaha ataupun bersungguh-sungguh. Jadi lan ini adalah huruf. Okey, jadi dia datang, dia taukid yang kali kedua. Jadi sini di taukid, sini muakkad. Okey, yang pertama muakkad. Okey, apa i'rab lan ini? Lan di i'rab berdasarkan muakkad dia. Lan. Okey, i'rab dia apa? Okey, lan adalah mabni ala sukun. Huruf al-harfu mabni ala sukun. Ingat huruf semuanya adalah mabni. Dia tak ada i'rab. Ustaz dah bagi tahu itu. Mabni, huruf semuanya mabni. Jadi lan yang kedua taukid ini dia akan ikut yang ke depan dia. Yang depan dia adalah mabni. Jadi taukidul lafzi mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Okey, kadang-kadang juga taukid datang dalam bentuk jumlah ataupun dalam bentuk ayat. Contohnya kita kata najaha Muhammadun. Najaha Muhammadun dua kali. Mula-mula dia kata dah najaha Muhammadun. Okey, najaha Muhammadun yang pertama fi'il madhi. Okey, Muhammadun adalah fa'il. Okey, jadi yang ambil balik najaha sekali lagi fi'il juga. Okey, yang kedua Muhammadun fa'il. Okey, jumlah kedua-dua ni, jumlah najah Muhammadun adalah taukidul lafzi. Taukidul lafzi. Okey, taukidul lafzi. Okey, jadi macam itulah taukid lafzi. Taukid lafzi dia mungkin datang dalam bentuk isim, fi'il, huruf dan jumlah. Okey, cara dah nak i'rab dia Ustaz dah bagi tahu, dia akan mengikut muakkad dia. Taukid akan ikut muakkad. Sama ada kalau rafa' dia akan rafa'. Kalau dia mansub, kalau muakkad dia mansub, maka taukid pun akan mansub. Dan kalau muakkad dia majrur, maka taukid pun akan majrur.